Lepas tu Mik jumpa dia, kita cerita itu, dia kata apa, ni hampa balik pergi buat tahlil kat Pak Su tak, hampa doa pergi Pak Su mati cepat lagi. Pak Su rindu pada Tuhan ni, rindu pada Allah tak ada. Tak boleh tu, tak boleh abang korang ni yang balik doa aku mati aku rindu pada Allah ni. Dia cakap bukan sebab dia nak tunjuk aku ni lain macam orang, tidak, hal-hal apa dia keluar tu. Jom sama-sama kami, caranya mudah, hanya klik join button. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala abil qasim al amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan la nihayata li kamalihi wa li kamalihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersama-sama dalam kuliah yang dianjurkan oleh Al-Kahfi Production. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati mereka semua yang berkhidmat, yang mengadakan majlis ini, dan semoga Allah jadikan asbab penganjuran atau anjuran majlis ini sebab terangkatnya balak, terangkatnya wabak, terangkatnya musibah khususnya yang dihadapi oleh umat Islam. Dan pada malam ini kita bicarakan berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu ilmu berkenaan dengan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa ilmu kata ulama untuk kenal Nabi, untuk mencintai Nabi, untuk ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ilmu syama'il. Syama'il ni dia merangkumi dua bab, dua ilmu dalam tu. Yang pertama ilmu khalqiyah, itu ciptaan, itu tubuh badan Rasulullah SAW. Macam mana Allah cipta Nabi SAW, rupanya macam mana, dannya macam mana, jalannya macam mana. Bahagian kedua khuluqiyah. Khuluq iaitu akhlak Nabi SAW. Bila kita mengaji syama'il, kita kenal diri Nabi. Yang kedua kita kenal akhlak Nabi SAW. Allah SWT Muhammad. Yang kedua ilmu apa? Ilmu berkenaan dengan Allah SWT Muhammad, sirah Nabi. Ini bermula daripada sejak Nabi lahir sampai Nabi wafat. Mengaji tentang Nabi SAW sejak Nabi lahir, kehidupan Nabi macam mana, untuk mengenal Nabi, mencintai Nabi, meneladani Nabi SAW. Yang ketiga ilmu tentang apa? Khasais. Khasais ni apa? Khususiat Nabi SAW. Nabi ni ada perkara khusus yang Allah beri pada dia yang orang lain tak ada, itu khusus untuk dia saja. Keistimewaan khasais Nabi SAW. Yang keempat ilmu apa? Ilmu tentang mukjizat Nabi SAW. Mukjizat Nabi, Nabi dan mukjizat ni, bejam mukjizat ni Allah SWT. Dan secara umumnya kita mempelajari semua hadis-hadis Nabi SAW kalau setakat kita mampu lah, yang kita mampu. Okey, Allah SWT. Jadi kita belajar pada malam ini, kita kongsi berkenaan mukjizat, bahagian ilmu mukjizat untuk mengenali Nabi SAW. Dan pentingnya kita mempelajari mukjizat Nabi SAW, mendengar kisah tentang mukjizat Nabi, kerana dia akan menyampaikan kita pada Allah SWT. Keagungan, keluar biasaan yang berlaku pada Nabi SAW itu menandakan agungnya Allah, betapa kuasanya Allah, betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menjadikan keluar biasaan pada diri hambanya yang dicintai, itu Nabi Muhammad SAW. Di antara mukjizat yang teragung adalah Isra wal Mi'raj, sangat agung Isra wal Mi'raj Allah SWT. Dan banyak lagi mukjizat Nabi SAW. Semuanya itu supaya hati umat ini memandang betapa istimewanya Nabi dan betapa agungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu Muhammad, dan ada yang mengatakan mukjizat terbesar adalah Al-Quran. Al-Quran Allah Subhanahu Muhammad. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis juga Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari Muslim, Nabi bersabda, "Ma minal anbiya nabiyyun illa waqad u'tiya minal ayat ma mithluhu amana alaihi al-bashar wa inma kana alladhi utituhu wahyan awhahu Allah ilaihi wa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumil qiyamah."
Tidak ada seorang rasul daripada para rasul melainkan mesti telah diberikan ayat-ayat. Itu mukjizat yang serupa yang menyebabkan manusia beriman padanya. Setiap nabi dan rasul ni Allah kurniai mukjizat. Keluar biasaan. Sejak Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mukjizat yang paling luar biasa adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad adalah nabi yang paling tertinggi? Dia adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu bagi nabi-nabi dan juga rasul-rasul. Contohnya apa? Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa lebih daripada nabi terdahulu. Nabi Sulaiman alaihi salam dapat bercakap dengan binatang. Bercakap dengan binatang. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan binatang dapat cakap. Nabi dengar apa binatang cakap. Nabi bahkan Nabi boleh komunikasi, bercakap dengan pokok-pokok, dia panggil batu-batu, sampai macam tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Sulaiman jin, dia panggil apa? Binatang. Nabi Muhammad semua. Kerana al-kaun kulluhu, iaitu alam ini semuanya mengenali siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenali siapa Nabi Muhammad kerana dia pemimpin segala makhluk Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua nabi diberi mukjizat Allah SWT yang menyebabkan manusia beriman padanya. Dan mukjizat ni apa maksud mukjizat? Dia daripada perkataan ajaz. Ajaz ni apa? Ajaza, iaitu lemah. Mukjizat ni, tujuan mukjizat untuk apa? Melemahkan musuh. Bila datang mukjizat, mereka lemah. Musuh lemah. Saya berkata ajaz. Ajaz itu maksudnya kita lemah. Melemahkan musuh. Okey ya? Kita mintakan dalam doa, Allahumma inni a'udzubika minal hamil hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ajz, iaitu kita tak mau, kita minta pada Allah lemah, wal kasal. Kasal ni apa? Malas. Ini kaslan, anta kaslan. Dia kata kawan kita, hang ni lah malas, kaslan. Kita minta tak mau lemah, tak larat, benar. Jadi mukjizat itu melemahkan musuh. Allah beri pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang beriman dengan mukjizat yang Allah beri ni. Orang beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena lihat keluar biasaan. Adalah ayat yang diberikan pada aku ialah wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah kepada aku. Nabi kata mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada aku adalah yang telah diwahyukan kepada aku, Quran. Nabi mengakui Quran mukjizat. Mukjizat Quran. Quran Allah mukjizat Allah. Mukjizat ni apa? Melemahkan musuh. Kan ayat Quran banyak melemahkan musuh. Dah hujah Quran, serap. Dah habaq ayat Quran, serap. Mukjizat. Ayat Allah tu mukjizat. Quran tu mukjizat. Dan Nabi kata Quran tu mukjizat aku. Allah kurnia wahyu menjadikan mukjizat supaya aku lemahkan musuh dengan Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey ya. Maka aku mengharapkan adalah aku yang paling banyak di kalangan mereka para rasul pengikutnya pada hari kiamat. Nabi kata aku harapkan nanti di hari kiamat aku paling ramai pengikut. Aku nak umat aku paling ramai. Paling ramai masuk syurga, paling ramai ikut aku. Dan semoga kita termasuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Kita nak cerita di antara mukjizat Nabi yang luar biasa, tak sama Nabi lain. Nabi Sulaiman contoh. Nabi Musa alaihi salam, nak Bani Israel pernah minta ayam dia, nak ayam, sumber ayam. Dia ambil tongkat, dia ketuk satu batu, keluar 12 ayam. Untuk 12 bangsa Bani Israel. 12 pecahan depa punya ni lah, Bani depa tu lah. Aus, Khazraj, apa semua macam-macam, dia pecahan banyak. Jadi 12 tu minum ayam daripada mukjizat Nabi Musa. Dia ketuk batu, 12 mata ayam keluar. Semua minum. Nabi SAW di perang Tabuk, perang Tabuk. Lebih kurang 300 sahabat Nabi. Lebih kurang lah. Atau berapa lebih kurang lah. Ke perang Tabuk. Allah Senam Muhammad. Waktu nak balik pada perang. Sampai waktu solat. Bekalan ayam putih. Sebab dah minum dah di medan perang. Banyak dah. Bekalan dah habis dah. Tengah padang pasir nak cari ayam mana. Waktu tu sahabat mengadu pada Nabi. Wahai Rasulullah. Habis semua ayam. Senang kita nak buat. Dah agak. Nak jalan jauh lagi. Nak wuduk. Nak sembahyang apa semua Rasulullah. Boleh je tayamum. Ini pengaduan sahabat pada Rasulullah. Nak minum sekali maksudnya. Sebab kalau tak ada ayam, tayamum boleh. Tapi minum macam mana? Nak jalan lagi. Perlukan ayam. Nabi kata bawa satu bekas pada aku. Bawa satu bekas pada Nabi SAW. Nabi letak tangan dalam tu. Maka keluarlah ayam sejauh celahan jari Nabi SAW. Pada ayam tu lah sahabat wuduk dan juga minum. Sayyidina Musa AS ketuk batu. Keluar ayam. Nabi, ayam keluar pada tangan dia. Itu Nabi SAW.
Kata ulama, Nabi Musa AS dia pernah belah laut. Allah kata apa? Allah selamat, lempar tongkatmu. Allah selamat, lempar tongkat kamu. Dia lempar tongkat dia, maka terbelah air laut, lintas Bani Israel. Nabi SAW tidak belah laut di dunia, tapi belah laut di langit. Kerana di langit ni ada satu, dia panggil apa, satu kawasan di langit atas sana, satu lapis daripada air. Macam laut, dia ada ombak semua. Nabi belah tu malam Isra Mi'raj. Nabi Musa belah laut di dunia, Nabi Muhammad belah laut di langit. Kenapa Allah buat begitu? Allah nak tunjuk ini kekasih aku yang agung. Allah nak tunjuk kehebatan, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala di diri Nabi SAW. Sebab kita nak tengok kekuasaan Allah ni di mana? Di makhluk dia, dia zahir situ. Kenapa Allah menzahirkan kuasa dia, tanda wujud dia di makhluk ini? Kerana kata Imam Ibn Athaillah, supaya wali-walinya, kekasih-kasihnya yang tak sabar melihat dia, dapat melihat perbuatan dia dulu. Itu pun dah indah daripada Allah. Wali tak sabar nak lihat Allah ni pak, rindu. Ada yang minta, ya Allah matikanlah aku, rindu pada engkau. Lepas Sumit jumpa dia, kita cerita itu, nak balik, dia kata apa, ni hampa balik pergi buat tahlil kat Pak Su tak? Hampa doa pergi Pak Su mati cepat lagi. Pak Su rindu pada Tuhan ni, rindu pada Allah tak ada. Kita boleh ke tu? Kita boleh abang korang ni yang balik doa mati, aku rindu pada Allah ni. Kita boleh ke tu? Dia cakap bukan sebab dia nak tunjuk aku ni lain macam orang. Tidak. Hal-hal apa, dia keluar tu, aku tak tahan ni, aku suruh depa doa lah, aku dah doa dah, tak mati lagi ni. Depa lah doa lah, mungkin depa doa sejak aku matilah. Aku nak jumpa Allah, nak lihat Allah SWT. Sebab itu Allah segera akan zahirkan sifat-sifatnya ataupun kehebatannya, keindahan, rahmat, kasih sayangnya di makhluk. Sebab depa pandang Allah, dia pandang perbuatan dia. Itu pun dah indah, itu pun dah habis dah. Itu habis dah. Okey Allah senang Muhammad. Itu kata Imam Ibn Athaillah, kita hikam lah macam tu. Orang tanya pada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, apa yang kamu paling suka dalam hidup kamu? Lihat perbuatan Allah, kata dia, yang paling aku suka kali. Lihat takdir Allah. Allah indah, dia rasa indah betul-betul. Lepas tu kita muhajahadah lah ke sana. Jangan nak kata saya orang awam ya. Memang kita orang awam. Lepas tu sampai bila dia orang awam. Para sahabat Nabi usaha sungguh-sungguh ni nak dekat dengan Nabi, nak dekat dengan Allah, nak makam khusus, nak nanti di akhirat duduk syurga tertinggi, dapat kurniaan Allah. Kita macam mana? Para sahabat ni Allah kata apa? Ya bertaruna fadlan minallahi ridwana. Allah kata dalam Quran, dillatina azzatina Muhammad, dan orang yang bersama dengan Nabi SAW, Allah SAW, mereka itu sifat mereka apa? Ya bertaruna fadlan minallahi ridwana, simahum fi wujuhihim min athari sujud, dzalika mathaluhum fit Taurah, dzalika mathaluhum fit Taurah, mathaluhum fil Injil. Allah kata apa? Allah SWT, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad itu pesuruh Allah, walladzina ma'ahu, dan mereka yang bersama dengan dia, para sahabat, asyidda'u 'alal kuffar, keras, tegas di atas orang kafir. Tegas di sini maksudnya bukan pukul orang kafir. Para sahabat Nabi sangat berlembut dengan orang kafir, kafir zimmi. Berkeras maksud di sini a'izzatin 'alal kafirin, ataupun ayat yang lain azizatan 'alal kafirin. Izzah ni maksudnya apa? Orang kafir ajak mereka patah balik pada agama nenek moyang ke, nenek kafir ni, ataupun ajak ikut cara dia apa? Sahabat keras, kami tak mahu ikut Nabi Muhammad, ada ikut Nabi Muhammad. Itu izzah orang Islam. Allah kata mereka sahabat Nabi ada sifat apa? Orang kafir ajak ke, orang kafir nak ikut, nak suruh ikut akhlak ke, pakaian mereka ke, ikut cara mereka ke, bertolak keras betul? Tak, takkan ikut cara kamu. Dalam misalnya sama, mereka sangat berlemah lembut dengan orang kafir zimmi, kafir yang tak memperangi orang Islam. Tapi kalau merangi orang Islam, mereka ini orang yang keras, lawan sungguh-sungguh jalan Allah SWT. Jangan kita baca ayat itu, keras atas kafir, siap dah, jiran aku siap dah lagi, kelong-kelong sedai baju dia terbih dengan guli, pum. Itu ni keras, kena keras. Itu dia panggil apa itu? Tak betul tu. Syaitan, fahaman tu syaitan sesat kita. Okey ya? Tak betul lah. Nabi tu siapa menyakiti kafir zimmi, dia menyakitiku. Jaga kafir zimmi, kata Nabi SAW. Lemah lembut dengan mereka. Kenapa? Ada peluang untuk dakwah. Kerana mereka tak ada perasaan untuk angkat senjata perangi orang Islam. Dia ada benci Islam tu, ada benci, tapi dia tak sampai tahap perasaan perangi orang Islam, tidak. Maka mereka ni lebih dekat dengan Islam. Lebih mudah untuk tolong kita, untuk bersama kita, dakwah apa semua. Yang kafir harbi angkat senjata nak tikam orang Islam, itu perangi mereka.
Sebab dia peperangi kita. Kebanyakan peperangan, hampir semua peperangan yang dihadapi oleh Rasul dan para sahabat bukan untuk attack, tapi untuk defend, untuk dia panggil apa? Untuk pertahankan. Dia apa? Untuk Islam. Islam tak cari pasal dengan orang. Islam tak pukul orang. Islam tak bunuh orang. Tapi bila orang serang, buat macam mana? Jalan macam tu. Allah SWT. Okey. Tapi orang yang tak musuh Islam, Islam akan baik dengan dia macam tu Islam. Agama yang penuh dengan rahmah Allah SWT. Bahkan walaupun perang dengan kafir harbi pun dia ajak adab. Ada agama macam ni. Agama mana ajak macam ni? Cuba bang, agama dalam dunia ni mana yang ajak macam ni? Dalam perang dengan kafir harbi yang musuhi agama kita, Nabi ajak adab. Nabi kata apa? Kalau datang bersama-sama dengan mereka tu yang perang kita, orang perempuan jangan bunuh. Kalau perempuan tu angkat senjata, lawak, saya bunuh lah. Kalau boleh, tolak tepi lah, maksudnya tepi ke apa-apa. Orang perempuan jangan bunuh. Kan? Kalau ada, kecuali dia terdesak sangat, dia main juga, bunuh tidak haram lah. Cuma adabnya, jangan. Khususnya perempuan yang datang tu bukan untuk perang, untuk ikuti suami dia. Sebab orang dulu kalau nak perang, dia bawa anak isteri. Lah silah-silah terdahulu. Kerana apa? Kalau anak isteri ikut, suami akan semangat berjuang. Itu seko dia macam tu. Macam tu. Dia bawa anak isteri, letak kat bukit, letak kat ujung sana, dekat camp. Anak isteri ni semua, abang, pergi abang, go, abang go, pergi. Contoh. pergi. Abang dia semangat, anak isteri. Dan yang kedua untuk apa? Yang pertama semangat, yang kedua untuk perasaan dia untuk apa? Aku nak pergi menang supaya aku balik kepada anak isteri, tengok anak isteri. Aku tak mahu kalah, aku nak mati, aku nak. Orang Islam tak? Islam kalau buat perempuan tu untuk apa? Hanya untuk perbuatan. Bukan untuk, maksud dia, tak. Mereka orang Islam tinggalkan terus. Dan mereka habang ke isteri anak mereka. Kamu nanti aku mati kahwin dengan orang sekian. Tu harta aku ambil kalau aku mati apa semua. Dan doakan aku mati syahid jalan Allah. Nak mati. Salahuddin Al-Ayyubi waktu nak perang dengan tentera salib, dia kata, wahai askarku, di depan kita ini satu kumpulan tentera yang mereka inginkan kehidupan, takut kematian. Tapi kita semua inginkan kematian dan tak ingin kehidupan. Nak syahid, terus seorang-seorang, mati. Tu seko. Mereka inginkan kehidupan, mereka nak hidup. Kita nak mati, tunggu apa lagi? Siapa lebih kuat? Yang nak hidup kan yang nak mati? Yang nak mati. Kenapa kalau dia nak mati, dia tak heran lah. Kalau nak hidup macam mana? Dia rasa nak lari. Oi, tak boleh pergi dah ni. Nampak macam nak kena ni. Tunggu apa lagi? Tunggu lagi. Tentera Islam tidak. Jalan. Kami nak mati. Seorang sahabat Nabi SAW naik kuda berperang. Tiba-tiba dia panggil apa? Musuh makin kuat. Akhirnya banyak yang tewas, banyak yang jatuh, yang terbunuh, yang syahid tentera Islam, dan yang lainnya berunduk bukan lari, berunduk untuk strategi seterusnya. Dia ni tengah-tengah dia dikepung. Dia ada kuda. Terlintas dia tidak. Aku lari kot. Lari lah sebab tak lagi aku mati. Sebab terlintas di hati dia lagi sekali. Aku datang ni nak syahid. Syahid lebih mulia. Kalau aku tak mati hari ni, nanti aku mati juga. Baik aku mati hari ni lagi mulia. Dia turun kuda dia. Dia turun kaki kuda dah. Kuda dia jatuh, tak boleh jalan. Terus dia berperang. Lawan seorang-seorang dia. Akhirnya dia syahid. Tanpa tahu balik. Sahabat Nabi SAW. Okay, jadi Allah SWT Muhammad, tak nak cerita apa tapi sampai situ. Jadi adab akhlak Nabi ajak yang perempuan tu jangan bunuh. Kalau ada orang tua-tua, maksudnya yang tak berperang lah, orang tua-tua main sekali ke, tuk mereka akan main dengan. Dan kata Nabi SAW, bila mereka berperang dengan kita, mereka lari, jangan kamu kejar, biar mereka lawan, mereka tak berani lari, biar kata Nabi SAW, tinggalkan mereka, cukup, mereka dah mengalah, cukup. Ada agama ajak macam ni. Dan bila mati, ke bumi kan mereka, tanam mereka. Kalau kita mati macam mana orang Islam, kalau mereka lawan kita, habis dia kencing, dia ni, dia buat ni, dia tikam, dia lempak macam tu. Mungkin bagi makan haiwan. Tak, orang Islam tanam, apa semua, adab. Bila ditangkap tawanan perang, yang berperang, tangkap tawanan, Nabi kata, duduk bagi mereka duduk di Madinah dekat masjid, dan jangan ikat mereka. Jangan ikat mereka. Pernah seorang sahabat ikat tawanan perang. Nabi kata, jangan ikat macam ni, buka. Sehingga orang kafir tu rasa, segan dengan Nabi SAW. Kita lawan, angkat senjata lawan dia. Dia kata, jangan ikat. Ramai masuk Islam yang tawanan perang. Bahkan dalam Quran kesebut apa? Dalam Quran ayat Al-Insan, surah Al-Insan, Allah kata apa? Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ini ada sebahagiannya mengatakan ini kisah Sayyidina Fatimah, Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Hasan dan Husain, keluarga Rasulullah Ahlul Bait Nabi SAW.
Satu hari Sayyidina Hasan dan Husain sakit teruk, sakit, bagi ubat tak lega, akhirnya nazar 4 beranak, mak ayah anak dua beranak ni nazar apa, kalau sembuh penyakit kita puasa 3 hari. Puasa, lepas tu tiba-tiba selepas itu lega. Bila lega puasa. Cuma bila puasa waktu ni Sayyidina Ali ni dia kerja hanya dengan orang, ambil upah dia hanyalah setiap hari 1 hari sekeping roti. Upah Sayyidina Ali. Di samping dia mengaji dengan Rasulullah, khidmat dengan Rasulullah SAW. Sayyidina Ali, Allah SWT. Dan Sayyidina Ali memang suka macam tu, kerana dia dibesarkan oleh Rasulullah, dia suka kehidupan zuhud macam tu. Jadi hari pertama buat dia sekeping roti, dan sekeping roti ni lah makan 4 beranak. Makan sekeping roti, tapi mereka masuk syurga, sahabat-sahabat Nabi SAW. Kita makan ayam goreng, KFC, laksa, kotiau, daging RM500, RM1,000 kan, tak kira lah. Terbesar-besar makan sedap semua. Syurga macam mana kita syurga? Syurga macam mana? Dengan Allah macam mana? Sahabat ni makan roti, makan biasa-biasa, tapi dengan Allah tu, Allah ibadahnya, syurganya, Masya Allah. Kita makan nikmati kita macam mana di sana. Lepas tengok kehidupan depan mulia. Maksudnya kemuliaan tu, hakikat kemuliaan bukan yang di luar ni, dalam hati, ridha, cukup madai apa yang ada. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kalaupun kita bisnes lebih, usaha lebih, bukan semata-mata ingat diri kita, tapi ingat orang lain. Aku usaha lebih, tambah lagi bisnes ni, beli tu beli ni, tak apa, ada lebih tolong orang ni, lebih ni untuk agama, tak apa, silakanlah. Jadi itu sahabat Nabi SAW. Jadi kalau kita nak kaya, tiru sahabat Nabi yang kaya. Kalau kita ni kurang ada, tengok sahabat-sahabat, kehidupan sahabat-sahabat yang kurang ada tu, contohi contoh. Jadi hari pertama nak makan ni 4 beranak, sekeping roti, elok-elok ada, betul ada gelas masing-masing ada ayam. Elok-elok nak dekat buka puasa, ada orang ketuk pintu. Assalamualaikum. Sayyidina Ali pergi tengok siapa mai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia kata apa? Aku ni tu'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan. Mai seorang miskin, dia kata apa? Dengan Quran cerita orang miskin mai. Dia kata apa? Wahai Ali, ada tak apa-apa makanan? Aku tak makan lagi, korang sangat miskin lah. Tak makan apa lagi korang ni, wahai Ali? Sayyidina Ali diam. Sayyidina Ali belajar pada Nabi Muhammad. La yas'aluhu syai'an illa atah. Rasulullah punya sifat, tak diminta sesuatu melainkan dia bagi, tak akan tolak. Dan Nabi akan mengutamakan orang lain. Dia panggil apa? Ithar. Allah sebut dalam Quran, mereka mengutamakan orang lain dalam bab-bab dunia, walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sangat perlukan, mereka nak utamakan orang. Dalam bab dunia, bab akhirat kita dululah. Jangan bab akhirat ni kita tengok kawan kita zikir 2,000, aku 100 tak apa, tak mau lebih pada dia. Oh, dia mengaji tiap hari, aku mengaji seminggu sekali, tak apa, saya lebih pada dia pula. Itu sesat dia. Bab akhirat kita kena paling depan. Bab dunia kita kalau boleh utamakan orang. Kita nak makan tapi orang tak makan lagi, bagilah. Jangan kita ni nak semayang, kawan tak semayang lagi, tak apalah, tak semayang lagi, bagi semayang tu. Tafadhal semayang tu. Akhirnya lepas waktu tak betul ya tu, fahaman tak betul ya. Okey ya. Jadi Allah SWT Muhammad, Sayyidina Ali punya akhlak dia buat apa? Untuk dia okey, aku boleh bagi seping roti tu. Tapi bagi anak aku, bagi anak isteri ku, bagaimana dia apa? Dia ridha tak ridha? Ni hak dia apa? Ni nafkah aku bagi pada dia apa? Dia tanya, boleh tak kita bagi pada orang miskin tu? Dia tak makan apa lagi. Kita ni kira okey lagi lah. Dia lagi miskin lah. Sebulat surah semuanya, wahai ayah, wahai suamiku, utama kaum miskin, beri makan orang miskin. Ada fadilatnya apa semua. Ambil seping roti bagi. Dan dia hanya buka puasa bina ayak. Hari esok pergi kerja lagi dapat seping roti. Allah SWT. Elok nak makan buka puasa hari kedua, nazar, orang ketuk. Assalamualaikum. Buka pintu. Dia kata yatiman, miskinan wa yatiman. Dia ketuk pintu, yang main siapa? Yatim. Allah SWT. Yatim. Aku ni anak yatim. Aku tak makan lagi. Ada apa-apa makan, wahai Ali? Masuk bertanya isteri anak. Sebulat suara juga. Parlimen meluluskan roti sekeping keluar tak apa. Bagi. Kita macam mana kalau kita? Ni, macam kemarin abang nak bagi pula ni. Pada-pada lah abang pun. Tolong orang. Isteri kita. Tapi isteri yang main ni semua orang soleh-soleh yang ikut online, semua orang soleh-soleh ni insya-Allah Ni semua ni insya-Allah infak semua ni insya-Allah Okey ya. Dia Allah SWT Muhammad sebelah surah bagi lagi. Minum ayak saja buka puasa. Allah SWT. Lepas tu esok sama juga hari ketiga nak makan keping roti yang tinggal. Ketuk lagi. Siapa? Asira. Nak cerita Asira ni. Siapa Asira? Tu'imuna ta'ama ala hubbihi. Mereka beri makan pada orang yang mereka itu memang suka makanan tu. Mereka nak, mereka perlu. Hubbihi. Tapi dia bagi juga kata Allah. Asira ni siapa? Tawanan perang. Yang perang dengan Rasulullah semua tu, dia beri tawan di Madinah. Dia letak dekat-dekat masjid Nabi SAW.
Dan Nabi ajak para sahabat, kamu kalau nak makan, tengok dulu. Tawanan perang ni makan tak lagi. Kalau mereka boleh makan, beri dulu mereka makan. Itu perintah Rasulullah. Ada akhlak tunjuk Islam. Tu tengok. Kita kalau kena tangkap masuk penjara daripada bawah. Habis ni. Buka habis. Buat tu, buat ni, seksa tu. Kita macam orang Islam. Tawanan perang. Oh, lain elok. Tu ada orang yang betul-betul dia berperang ikut betul ya Rasulullah. Tawanan bila dapat ke mereka masuk Islam. Balik tu dia abang, saya duduk dengan mereka ni memang best lah ini. Orang pelik, kamu kena tangkap dengan mereka. Tu kalau ikut Rasulullah. Tak ikut Rasulullah memang orang akan benci lah. Orang kata apa ni. Maksudnya teroris. Orang kata teroris. Tapi memang fitnah di akhir zaman muncul dua kumpulan. Kumpulan yang betul-betul nak perjuangkan agama Allah. Yang kedua, pakai nama perjuangan saja. Tapi teroris, mereka pengganas. Mereka hakikatnya pembunuh orang Islam juga. Hakikatnya berpakat dengan kuasa-kuasa besar dunia. Dapat sponsor itu, sponsor ini. Untuk buat fitnah pada agama kita. Ini adalah teroris Islam ni. Tapi siapa sponsor untuk mereka teroris? Bapak Barat juga. Bapak musuh Islam juga. Tapi ni panggil apa? Orang yang mereka itu sanggup bekerjasama dengan Barat. Kerana duit, kerana itu, kerana ini. Na'udzubillah. Jadi, asir. Oh, ni tawanan perang ni. Bukan orang Islam, tawanan perang. Masuk, macam mana tawanan perang? Pun sebelah surat bagi. Allah puji dalam Quran kisah ni. Bahkan mereka kata apa? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ini ahli tauhid. Ini orang yang memandang segala-galanya daripada Allah, bukan kami, Allah semuanya. Bila mereka bagi makan, mereka kata apa? Innama nut'imukum liwajhillah. Biasanya kami beri makan pada kamu ni liwajhillah, kerana Allah saja. Tak harapkan pujian, tak harapkan kamu kagum dengan aku, tak harapkan balasan, tak harap kamu lepas ni tolong aku pula, tak harap. Orang ikhlas ni dia tolong orang, dia tak kata macam ni. Saya harap saya tolong orang ni. Nanti orang tolong saya. Tak. Orang ikhlas saya tu. Tu nak orang bukan nak Allah. Orang ikhlas macam, aku tolong orang ni, harap nanti Allah tolong aku. Sebab Allah suruh orang tolong. Allah suruh aku tolong orang. Allah lah yang akan tolong aku, insya-Allah. Aku harap kat Allah, aku tak harap kat orang. Orang nak tolong tak tolong baik-baik kat depa. Yang penting aku tentu nak harap depa. Kita jangan doa abang kat adik kita, kakak kita. Hari ni aku tolong hang. Hang ingat satu hari nanti kalau aku susah tolong. Buang semua tu dalam fikiran kita. Aku tolong kerana Allah. Selesai cukup. Dah hati kita, ya Allah tolonglah aku. Aku dah tolong hamba-Mu. Kerana ada hadis, Nabi kata apa? Dalam Riyadhus Shalihin, karangan Imam Nawawi, Nabi kata apa? Allah akan tolong seorang hamba selagi mana hamba tu tolong saudara dia. Kita nak ada Allah tolong kita selalu. Masalah banyak ni. Sabut banyak ni. Hanu tak lepas, hani tak lepas. Yang ni delay, yang tu ini. Yang tu tak approve lagi, itu ni apa semua? Allah. Macam mana? Ikut Rasulullah. Macam mana? Tolong orang. Suka tolong orang. Suka tolong orang, Allah pun tolong kita. Tapi kita, syaitan akan beratkan kita tolong orang. Syaitan kata, buat apa tolong orang, hampa banyak masalah. Sebenarnya banyak masalah tu lah kan tolong orang. Aku masalah banyak kan. Jangan kawan main. Tolong saya aku ni. Hansai sama masalah aku. Jangan kata apa, aku pun banyak masalah. Jangan tanya dulu apa masalah. Oh masalah ni, tak apa, insya-Allah buat macam ni. Dan kita simpan masalah kita, tak apa. Ya Allah, engkau tahu apa yang aku buat, ya Allah. InsyaAllah selesai masalah kita. Nabi SAW orang yang paling banyak selesaikan masalah orang. Tengok masalah Nabi, semua selesai. Dakwah Nabi selesai, keluarga Nabi selesai, sampai akhirat selesainya semua Nabi SAW. Banyak tolong orang Nabi SAW. Okey. Jadi macam tu. Allah sedang amat. Okey, jadi asira mai. Mereka kata apa? Kami beri makan ni kerana Allah tak mau yang lain. Tengok seterusnya Allah kata apa? La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Ini lagi dahsyat. Dia kata apa? La nuridu minkum jazaa'. Kami ni tak mau balasan pada kamu. Tak payahlah lepas ni, tak payahlah lepas ni mai balas pula, mai hantar pula makanan apa, tak payah. Liwajhillah. Allah yang beri makan pada kami, kamu tak apa. Kamu masing-masing. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Terima kasih pun tak payah. Ni adab Quran saja. Akhlak tinggi, ni akhlak awliya Allah sebut dalam Quran. Dia kata apa? La syukura. Tak payah terima kasih. Tak boleh terima kasih. Ada orang bila bagi kat kita, bagi kat siapa? Terima kasih sikit aku tolong hang. Tak ada akhlak. Bagi, tak usah terima kasih lah, tak apa ambil. Itu akhlak. Dalam Quran sebut, la syukura. Tak terima kasih. Tak apa. Kami bagi daripada Allah. Kamu datang daripada Allah. Yang akan balas Allah. Semua Allah. Mana kami tak? Semua Allah, tak apa. Allah yang balas semua. Tak perlu. Bukan kami. Seolah macam mereka tak wujud pula. Tak perlu hargai kami seolah macam tu. Tak perlu pun semua Allah. Kamu syukur pada Allah sudah. Syukurlah. Tapi kalau orang terima kasih pada kita, terimalah. Kita terima kasih pakcik. Baik sama-sama. Hakikatnya hati kita apa? Tak payah terima kasih lah. Bukan aku, Allah yang bagi semua ni. Ni amanah saja aku sampaikan. Rezeki ni bukan, memang Allah beri rezeki pada aku, tapi dalamnya ada rezeki orang juga. Kan aku semua.
Jadi macam tu saja. Okey ya. 90 dah. Okay, jadi Nabi SAW sangat agung, sangat mulia. Ajarannya penuh dengan hikmah, ajarannya penuh dengan kelembutan. Maka kita ikut Nabi SAW dan kita selalulah membaca tentang mukjizat-mukjizat Nabi SAW. Kita pun tak ada tempat nak baca. Kita kongsi sikit dah tadi mukjizat Rasulullah SAW, dan semoga dengan kita mendengar sirah, mendengar kisah Nabi SAW akan menghidupkan hati kita, dan semoga hati kita ini timbul merasakan dalam hati kita ni baiknya Islam, indahnya agama yang diajar oleh Nabi SAW, dan semoga kita menjadi pencinta agama, pencinta Nabi, pencinta Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah kurniakan kepada kita semua anugerah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah sentiasa menolong kita untuk menyelesaikan segala masalah kita dunia dan akhirat, khususnya ketika mana kita nak mati. Roh kita nak pisah pada jasad, kita nak Allah Subhanahu Wa Taala tolong kita. Tolong apa? Tolong untuk kita ucap kalimah Allah, untuk kita ucap kalimah la ilaha illallah. Kalau Allah tak tolong pada waktu itu, syaitan akan datang saat kita. Kalau Allah tak tolong pada waktu itu, mungkin kita akan sibuk dengan hal-hal dunia sampai kita lupa dengan kalimah la ilaha illallah. Jadi kita minta supaya Allah tolong kita untuk kita mudah menyebut kalimah la ilaha illallah, kalimah Allah. Waktu mana kita akan bertemu dengan Allah SWT. Waktu dalam kubur kita minta pertolongan Allah, kita nak lepas ada munkar dan nakir, bersoalan, kita minta tolong Allah SWT. Jadi kita harap Allah tolong kita sehingga kita mencapai syurga Allah, mencapai ridha Allah, mencapai ma'rifatullah. Khususnya kita nak Allah tolong kita untuk membersihkan nafsu, untuk berjalan pada Allah, untuk berzikir kepada Allah, untuk bangun malam, untuk solat duha, untuk hidupkan sunnah Nabi Muhammad dalam keluarga kita dan diri kita, untuk datang menuntut ilmu, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah terus menolong kita, dan Allah kurniakan kita untuk selalu menolong orang lain, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah. Barang siapa yang ingin tinggal di tamanan syurga di akhirat, hendaklah ia memperbanyakkan zikir pada Allah. Kerana aku yakin Allah Subhanahu Wa Taala bersama denganku. Kerana aku zikir pada Allah. Barang siapa dibantu oleh Allah untuk banyakkan zikir dan selawat pada baginda, berarti itu tanda dia nak mati dalam keadaan husnul khatimah.